Sekitar pukul 8 pagi, Tok Wan Omar atau nama asalnya Wan Omar bin Wan Nawang dari kampung Pulau Gajah, Kota Baru, Kelantan melaksanakan rutin beliau untuk menghasilkan nasi kerek atau nama standardnya gula Melaka. Beliau akan berjalan kaki setiap pagi dalam jarak sekitar 300 meter dengan membawa peralatan yang diperlukan beliau seperti sadap, iaitu pisau yang khusus, dan tukir ataupun tabung buluh. Jumlah pokok kelapa yang disadap oleh beliau berjumlah 15 pokok mengikut keadaan beliau pada hari itu. Beliau memanjat setiap pokok berkenaan dengan biasanya membawa 3 buah tukir untuk setiap pokok kelapa bergantung dengan jumlah mayang yang terdapat pada setiap pokok kelapa berkenaan. Apabila berada di atas pokok kelapa tersebut, beliau perlu mengeluarkan tukir yang berisi tuak nyor. Seterusnya, mayang yang diparas atau dipotong dengan menggunakan sadap untuk memastikan mayang kelapa itu dapat mengeluarkan tuak secara berterusan. Selepas itu, barulah tukir yang baru akan diikat pada mayang kelapa itu untuk menggantikan tukir yang berisi tuak. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan proses berkenaan yang meliputi semua pokok kelapa tersebut memakan masa sekitar 2 jam. Setelah selesai semua tuak nyor dipungut daripada pokok-pokok kelapa tersebut, Tok Wan Omar akan berjalan kaki pulang menuju ke Rokmo, yang itu dapur memasak gula Melaka yang khas. Proses pertama yang perlu dilakukan oleh beliau ialah mencuci kawah yang akan digunakan untuk memasak nasi kerek untuk memastikan tiada benda asing di dalam kawah tersebut. Selepas itu, kawah berkenaan akan diletakkan di atas rokmo. Api akan dihidupkan dengan menggunakan kayu api untuk menghasilkan nasi kerek dengan kaedah tradisi. Pelita tradisional berfungsi menggunakan minyak tanah. Pelita tersebut diperbuat daripada kaca, diikat kemas sekeping kayu dan dipacakkan pada sekeping kayu. Seleka. Oh, itu dah kacang. Dah gini baru nak pingat. Oh, mana masa punya api faham ni? Oh, memang. Is apa sih? Ini tarah tu ni. Apa nak dah. Setelah semua tuak nyor dimasukkan ke dalam kawah, maka kesemua tuak nyor itu akan dipanaskan sehingga menjadi pekat dan likat. Proses memasak itu biasanya memakan masa selama sejam 30 minit. Selepas 30 minit pertama, tuak yang dimasak itu akan mula menggelegak. Pendidihan pereka awal ini dinamakan bunga senong, iaitu sempena sejenis bunga untuk melambangkan bentuk buih didihan itu. Apabila tuak mula menjadi pekat selepas 1 jam, didihan yang menjadi semakin golok itu dinamakan puyu nopat, iaitu sempena nama ikan pepuyu yang melompat ke girangan. Oh, ya tak terima. Guna untuk esok pula kau. Target. Oh, jadi hak ni tak buat lagi ni. Proses celur tukir. Tuak nyor yang masih berada dalam tukir yang masih bercampur laru, yang itu cebisan kayu cengar yang ditatik halus, akan ditapis sebelum dimasukkan ke dalam kawah. Penapis yang berbentuk corong itu diperbuat daripada upih nibung. Fungsi laru ialah untuk melambatkan tuak nyor itu daripada menjadi masam dan mengekalkan keaslian rasanya. Dia ni stand yang kita rasa dia sedia mani. Kita kata mani. Nampak? Dia mani. Oh, apa tak ambil akak? Setelah menjadi
cukup pekat dan likat, maka hasilnya itu dinamakan nise. Nise berkenaan akan dikaut atau diceduk dengan menggunakan sudip kayu untuk memasukkan ke dalam kerit, iaitu acuan berbentuk bulat yang dibuat daripada daun mengkuang kering. Tayar kenderaan digunakan sebagai pelapik kawah yang panas setelah kawah berkenaan diangkat dari atas rokmo. Sebelum itu, deret berkenaan akan diatur secara tersusun di atas badang yang diperbuat daripada daun mengkuang. Nise yang masih panas itu akan dibiarkan membeku dan sejuk di atas badang itu selama lebih kurang 10 minit. Okey, dia tak sebit ni. Ni masa gua ni sakit ni nampak tu. Baca selir ni ujung. Bini tu. Dia ada takak. Dia ada takak. Tapi tak ini. Kali kita tak, dia tak sah. Tak betul. Nak kata banyaknya dia mau kita beratah. Betul. Mana ni? Nak kau panggil bomo lana. Betul. Betul. Mana tahu kita.